Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang ke-11. Halaman yang ke-11 dalam kurungan maka. Maka tangga yang pertama daripada Sahra diangkat kepada langit yang pertama, maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua. Diangkatkan dia hingga langit yang ketiga. Demikianlah Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani menjelaskan dalam kitabnya Kifayatul Muhtaj perjalanan Mi'raj dari Al-Masjidul Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, maka menggunakan Al-Mi'raj, iaitu tangga. Oleh itu tangga digunakan untuk menaiki syurga pertama, begitu juga menaiki syurga kedua, begitu juga selanjutnya hingga menaiki langit pertama, langit kedua dan langit ketiga seterusnya. Baik. Dan tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun. Demikian pula maka mendirikan tangga itu oleh Jibril alaihissalam. Maka naiklah ia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta Jibril alaihissalam atas tangga yang pertama. Maka terangkat naik. Maka mengikut pula Sahra, batu yang besar. Maka berkata Jibril kepada batu, berhenti olehmu. Maka berhentilah ia batu itu. Demikianlah keadaan batu itu tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Itu yang dekat Palestin kan? Itu yang ada khas Kubah khas. Kubah itu semata-mata maknanya seketul batu yang besar, Sahra, batu yang asalnya yang cuba bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaiki langit yang pertama. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil yang mengandung. Maka melihat ia perempuan akan batu itu, maka terkejut. Lalu gugurlah anaknya yang dikandung. Gugurlah anaknya dalam perut. Maka dibina di bawahnya, di bawah batu yang tergantung itu, supaya jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya. Baik. Maka maksudnya dibina bawah dia tu dah lama lah. Dah lama. Berdasarkan kenyataan yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani ini, maknanya sejak zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, bahawa batu yang tergantung tu telah diampu, dibina bangunan di bawah batu yang tergantung. Kerana dah ada kes perempuan yang mengandung gugur kandungannya kerana terkejut melihat batu tu benar-benar tergantung.
maka dibina binaan seolah-olah mengampu batu tu. Allah Maha Berkuasa, maka perkara yang kita kata mukjizat ini akhirnya zaman berzaman dibina bangunan menutup batu yang tergantung hinggalah sekarang. Jadi yang kita nampak maknanya dua bangunan yang berbeza. Bangunan Al-Masjidul Aqsa di bawah, yang macam kubah tu kubah As-Sakhra, itulah kubah yang menutup batu yang tergantung. Jadi kalau ramai yang membuat lawatan, memanglah kalau kita tengok, kita lalu, memang nampak batu tu benar-benar tergantung. Tapi oleh kerana sudah ada bangunan yang menutupnya, tak nampak lah. Dah ada bangunan yang menutupnya tu. Tapi kalau dah masuk di situ, memang benar-benar nampak batu tu tergantung. Nampak ada binaan mengampu je, sikit je. Maka adalah antara langit dunia ini satu laut yang makfufun, yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan, yakni dibandingkan dengan segala laut di dunia ini, seumpama setitiknya dua. Maka Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani menjelaskan lagi kepada kita, sebelum sampai ke langit yang pertama, terlebih dahulu Rasulullah SAW melalui as-sama'ud dunya, langit dunia. Walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabih. Langit dunia bukan kosong. Langit dunia itu bertaburan jutaan bintang-bintang penggemerlapan bercahaya. Maka melepasi langit dunia sebelum sampai langit pertama. Dengan kata lain, antara langit dunia dengan langit yang pertama ada di situ lautan yang airnya tidak menitis setitik pun jatuh ke muka bumi. Laut sebenarnya itu adalah laut. Laut. Jadi tapi airnya tak setitik pun jatuh ke muka bumi. Keluasan laut itu, laut yang berada di antara langit dunia dengan langit pertama tu, nak dibandingkan dengan 7 lautan di muka bumi. 7 lautan di muka bumi itu sekadar setitik. Nak dibandingkan dengan lautan di antara langit pertama dan langit dunia dengan langit pertama. Maka naiklah keduanya, baginda Muhammad SAW dan Jibril itu, hingga sampai kepada langit dunia pada pintu yang dinamakan Babul Hafadhah. Maka langit yang kita lihat adalah langit dunia. Melepasi langit dunia, nak menuju ke langit pertama, di langit dunia tu pun ada pintu. Dengan kata lain, langit yang kita lihat ni, langit dunia, melepasi langit dunia ada lautan. Nak menembusi setiap tingkatan itu ada pintunya. Jadi di antara langit dunia dengan lautan itu adanya pintu Babul Hafadhah. Maka di situlah ada malaikat yang diberi tugas
Dan yang menunggu dia di pintu Al-Hafazah itu malaikat namanya Ismail. Tiada ia naik ke atas ke langit pertama, dan tiada ia turun ke bawah sekali-kali ke muka bumi, melainkan hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Dan adalah sertanya 70,000 malaikat di bawah khadamnya. Dengan kata lain, malaikat yang menjaga Babul Hafazah itu namanya Ismail, dan di bawahnya, maknanya dia ada lagi kaki tangan anggota dia. 70,000 malaikat. Kata ulama Al-Hikmah, bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada maujun yang makfufun. Maujun tu maknanya ombak, makfufun yang ditegah, yakni daripada ombak yang tertegah adalah ia terlebih putih daripada laban, yakni susu, dan nyata hijau itu daripada hijau Bukit Qaf. Nanti akan dinyatakan antara Bukit Qaf, maknanya melepasi muka bumi ini ada bukit. Kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau, dan langit yang kedua daripada batu yang putih. Maka digambarkan kepada kita langit yang pertama. Hebatnya langit yang pertama dijadikan daripada zamrud yang hijau. Zamrud ni batu permata hijau tu namanya zamrud. Dan langit yang kedua daripada batu yang putih. Dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi. Dan langit yang keempat daripada tembaga. Dan langit yang kelima dijadikan daripada perak. Dan langit yang keenam dijadikan daripada emas. Dan langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang merah. Adapun kursi itu, maka dijadikan daripada yakut yang putih berkilauan. Dan arash dijadikan daripada yakut yang hijau. Kata Ka'bul Akhbar, telah menjadikan Allah Ta'ala akan arash daripada jauhar, permata yang hijau baginya. Permata yang hijau itu bukan sembarangan, 1,000,000, yakni 1 juta dan 600,000 kepala. Dengan kata lain, permata hijau itu di bahagian kepala dia tu, oh ya Allah, nak kata macam mana, 1.6 juta. Kalau kita tengok intan, kita kan nampak dia punya petak. Itulah petak kepala. Dia punya petak. Lagi banyak petak, lagi kegemaran. Dan tiap-tiap satu kepala 1,000,000. Tiap-tiap satu kepala tu ada 1 juta dan 600,000 muka ni. Setiap kepala ada muka dia. Nampak? Bayangkan kalau kita tengok intan berlian tu, dalam intan tu, bahagian kepala dia, siap bahagian ada muka dia, kita akan nampak dia punya. Dia punya, kalau dia kena cahaya tu, dia balikkan dia.
Dan tiap-tiap satu mukanya itu 1000 iaitu 1,600,000 lidah. Kalau kita tengok batu permata tu berlian, bahagian kepala ada muka yang membalikkan cahaya, dan situ kan dia ada macam garisan-garisan. Tu lidah tu namanya. Dan tiap-tiap satu lidah 1000,000, 1,600,000 lugah bahasa. Wah, hebatnya. Dan satu lugah itu mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlain-lain bangsanya. Maka menuntut buka Jibril, maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, iaitu malaikat yang namanya Ismail. Siapa ni? Maka sahut dia, aku Jibril. Dan katanya lagi, penjaga Babul Hafazah yang namanya Ismail. Siapa serta kamu? Maka katanya Jibril alaihissalam, Muhammad. Katanya lagi, kata si Ismail, malaikat yang menjaga Babul Hafazah itu telah dibangkitkan padanya. Betul ke Muhammad tu dah dibangkitkan? Kerana dia tak turun ke dunia, dia tak tahu perkembangan dunia. Maka sahut Jibril, telah dibangkit kepadanya. Jibril menyatakan, dah dibangkitkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dilantik menjadi rasul. Maka dibukanya Babul Hafazah, maka katanya, marhaban wa ahlan hayaullah min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah wa ni'mal muji'u ja'a. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Ni puji-pujian malaikat yang menjaga Babul Hafazah dengan kedatangan ketibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha berkuasa, hebatnya malaikat. Dia pun tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan di sini betapa taatnya malaikat ini. Dia tak ngonting, tak ke mana. Duduk kat pintu tu, jaga. Dan dia bukan jaga, ada lagi pembantu-pembantu dia yang jaga pintu tu. Mampu ke Yurin Gagarin melepasi. Jangan kata langit dunia lah. Yurin Gagarin dah beberapa kali berusaha untuk menjejakkan kaki ke bulan, tak berjaya. Hanya mampu kapalnya mengorbit bulan sahaja. Duka cita dimaklumkan. Jangan nak cerita langit dunia tu, bulan lagi pun tekian lagi. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daripada khalifah Allah, menjadi wakil Allah berada di muka bumi, pengurus di muka bumi. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya, maka masuklah keduanya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam. Maka lalulah daripadanya melepasi langit dunia. Melepasi langit dunia, maka melepasi lautan antara langit dunia ke langit pertama. Melepasi langit pertama, itulah itu
nak masuk tu, nak melepas tu dah ada. Babul hafazah. Maksudnya babul hafazah ni pintu untuk ke langit pertama. Pertama. Pintu untuk langit pertama. Yalah, kalau setakat nak pergi langit dunia itu tak ada masalah lah. Pergilah langit dunia yang menempatkan jutaan bintang-bintang. Tapi sampai itu je lah. Dan lepas tu dah ada lautan yang tak bertitik air, yang tak bertitis pun airnya. Maka barulah babul hafazah, nak melepaskan tu masuk ke langit pertama. Sampai langit pertama, tiba-tiba padanya itu Nabi Adam alaihissalam, seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala, dilintangkan atasnya segala arwah-arwah, roh-roh zuriatnya. Maka melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, yang beriman, maka berkata, inilah roh yang baik dan diri yang baik, dijadikan akan dia pada illiyin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar. Nanti kita